Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia, selamat malam kepada sedang penonton, kepada sedang pendengar, kepada melalui Muassasah Ilmu Nafi' atau melalui Multi Face, Multi Wikipedia. Semoga Allah SWT beri keberkatan kita pada malam Jumaat, yang mana kita tu sering menggunakan malam Jumaat tu menjadi malam yang berfaedah untuk siapa benda baik, risalah dakwah, risalah ta'lim pada sedang pendengar semua yang sedang mengikuti panggil Face hak Multi Wikipedia kita. Pada ini insyaAllah ta'ala saya, Ustaz Ghazali Muhammad, bersama dengan Ustaz Osman Nafi. Seperti biasalah kita ada panggil janji setiap malam Jumaat bagi ruangan saya dengan Ustaz Osman, iaitu ruangan cerita-cerita di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Jadi rekan ini panggil satu rekan yang kita tu sudi nak kecek, nak royak cerita-cerita di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi, dan kita ambil sebahagiannya daripada cerita para sahabat dan tabi'in supaya ibu bapa sidang pendengar dapat ambil faedah daripada apa yang telah dicatat oleh para ulama melalui cerita mereka. Saya yakin kata cerita ni satu benda yang beri kesan dalam hidup kita, benda yang dapat beri faedah, dapat beri pengajaran banyak. Kalau kita baca sungguh-sungguh, perhati sungguh-sungguh tentang cerita mereka, saya yakin tak ibu bapa sedang pendengar, sedang menonton tu kesan banyak. Oleh kerana kita sekarang ni duk terima cerita daripada benda-benda yang ngongai, benda-benda yang tak bermanfaat, cerita dan melalui pelakon-pelakon, melalui darah lakon yang tak menjadi suatu kebenaran bagi kita, menyebabkan contoh tauladan melalui cerita tu tak ada bagi kita. Jadi rekan kita ni panggil renglau ni Al-Quran ni Sunnah, tujuannya untuk nak sampai ke cerita sebenar, waqi', hakiki daripada para sahabat dan tabi'in dan melalui Al-Quran dan Sunnah, supaya ibu bapa sahabat tu dapat faedah bersama insya-Allah. Pada ini insya-Allah taala kita akan dengar Ustaz Osman sebagai jurehbah pada malam ini dan saya sebagai pengurusi, dan kita nak tukar fikir cerita. Dan bagi saya insya-Allah malam ni nak kata cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, Durusun wa Ibar. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita tak melewatkan masa, kita jemputkan Ustaz Osman supaya sampaikan risalah tentang rekan kita pada malam ini. Pada tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يجعل القرآن لنا في الدنيا نورا ودستورا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة دليلا ومن النار سترا وحجابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian,
Dan sekali lagi kita boleh bersama dengan ustaz-ustaz kita pada malam ni. Tiap-tiap hari Khamis, malam Jumaat, kita boleh bersama dengan ustaz kita. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada ustaz kita pada malam ni, Ustaz Ghazali kita yang bersama dengan kita pada malam ni untuk nak royak cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ataupun cerita-cerita yang ada di dalam hadis ataupun cerita daripada sahabat-sahabat ataupun at-tabi'in supaya kita bersama dengan cerita ataupun kisah-kisah mereka dan insya-Allah kita boleh ambil pengajaran dan kita boleh ambil faedah daripada kisah-kisah. Alhamdulillah, sebelum daripada kita nak bersama dengan ustaz kita Ghazali, kita bersama juga dengan kisah pada malam ni, kisah ghaib. Kisah ghaib yang ada di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbur riha syamali fatahussu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqazdatum husnan wa jamalan fayaquluna wa antum wallahi laqadizdatum ba'dana husnan wa jamalan. Hadis riwayat oleh Muslim. Ibu bapa yang dikasihi Allah Taala sekalian, hadis ni mula-mula sekali kita mari kenal salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik? Mari kita pakat-pakat kenal sejarah rekah dia. Anas bin Malik ni seorang khadim Nabi. Seorang khadim Nabi. Yang mana mak dia yang digelarkan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim wagiwi ka Nabi sebagai nakwi anak dia tu jadi seorang khadim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni termasuk daripada orang muksirun riwayat hadis. Orang banyak riwayat hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab ulama yang kata dengan sebab dia boleh riwayat hadis banyaknya, di antaranya dia dok jadi khadim kepada Nabi. Jadi khadim Nabi ke dia panggil kata titan yang klecit lah dengan Nabi tu. Nabi buat gapo, nak dia buat pasal mana. Sebab itulah dia boleh riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Dan selaginya kata dia tu dia boleh bersama dengan Nabi jauh muda-muda lagi. 10 tahun mak dia wagiwi kepada Nabi untuk nak jadi khadim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hebat kita tengok mak dia sini mak dia sangat-sangat hebat wagi anak suruh jadi khadim kepada Nabi. Allahu akbar. Lepas tu ayah dia ni Malik bin Al-Nadar ni tak ada masuk Islam dia, tak masuk Islam. Selepas daripada mak Anas masuk Islam, dia marah kepada mak Anas tu, isteri dia tu, dia pergi di Syam. Pergi di Syam, dia mati di sana. Itu Malik bin Nadar, ayah kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sangat-sangat hebat hidup Anas bin Malik dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas ni riwayat ni. Kita boleh kenal Anas secara rekah. Dia kata lagu mana? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Di dalam syurga, ahli-ahli syurga, penduduk syurga, pergi ke pasar pada hari Jumaat. Pergi kedai pada hari Jumaat. Ni kata, panggil kata di dalam syurga, di dalam hadis ni yang kata dalam syurga ni ada kedai juga, ada pasar juga. Kadang-kadang kita telitah mari, dalam syurga ni, panggil kata panggil kata dalam hadis Nabi, dalam ayat Quran pun ada ayat, kita nak gapo, telitah nak gapo dia mari lalu, tapi kedai ni ada juga. Kok mana dalam syurga ni? Tapi di sini kedai ni tak pasti nak beli. Kedai ni pasti ada nak pergi tengok pun tak apa dah. Boleh kita tengok, tak beli pun tak apa. Ni kata kedai ni kalau kita tengok tah dunia ni satu tempat seronok, tempat orang minat. Tempat orang minat kepada kedai tu ya seronoklah. Tak agak sikit pun nak pergi. Kita biasalah kalau saya mula sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf sedang penonton sedang pendengar. Tadi putus suara sikit kerana panggil dari segi tekniknya kita live shot ni dia termasuk kita ambil yang butuh. Yang butuh dalam live shot kita insya-Allah. Tadi kita dapat dengar daripada Ustaz Osman tentang cerita salah satu para sahabat iaitu Anas bin Malik. Saya pun sikit nak sela tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat yang masuk Islam berulung-ulung, orang mula-mula sekali. Setengah pendapat kata dia orang yang ketiga selepas pada Abu Bakar dan Ali. Orang yang ketiga. Setengah pendapat kata orang yang ketujuh. Orang awal-awal yang ketujuh masuk Islam daripada para sahabat. Dan dia ni salah satu orang yang diberi berita gembira dengan syurga di atas dunia lagi. Ahadul mubasyirin bil jannah. Dia tu salah satu orang yang diberi berita gembira tentang ahli syurga di atas dunia. Dan dia orang minat manah. Orang minat manah ni panggil seperti lah, minat naik kuda, minat naik bedil, panggil pasal itulah panggil dengan adirik dia tu balik dia suka manah, duk tajam anak panah. Tidak antara yang Allah Taala beri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedang penonton dia ni panggil salah satu sahabat yang menjadi ahli syura. Jadi ahli syura dengan yang mana Umar pilih dia tu sebagai salah satu nauri daripada ahli syura supaya dapat mesyuarat kalau takdirnya Umar mati nak latih khalifah baru tu, dia adalah salah satu ahli syura. Pernah dia hijrah ke Madinatul Munawwarah, pernah dia tu menyaksi perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq, perang Hudaibiyah, dan pernah dia buat bai'ah tentang Al-Hudaibiyah, perang Khaybar, Fatah Mekah. Banyak kita dapat menyaksi tentang cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia di ibu bapa sahabatnya pernah dilantik menjadi wali di kawasan Kufah. Zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi utuh dia beberapa tempat. Zaman Umar bin Khattab diutuhkan supaya buka beberapa tempat di antaranya. Buka Furs, buka negeri Fars dan sebagainya. Dan padanya dia pernah pada akhir hidupnya iktizal, asing diri kerana berlaku fitnah di kalangan sahabat. Kerana berlaku fitnah di antara Ali dan Muawiyah. Kami Ustaz Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia tak jauh daripada Nabi Muhammad SAW kerana titih baris dia tu suk kepada Mu'ad bin Adnan, suk pada Adnan juga. Suk pada Adnan. Sebab itulah dia tu panggil mak dia nama Hamnah dan juga adik-adik dia 2-3 orang namanya
Amir bin Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas, Umair bin Abi Waqqas. Ada Amir bin Abi Waqqas, orang mula masuk Islam juga daripada adik-adik dia. Utbah bin Abi Waqqas ni ikhtilaf para ulama. Kata dia tu mati dalam keadaan kafir. Kerana adik dia, ada panggil adik-adik dia salah satunya, Utbah ni pernah mematahkan gigi Nabi SAW dalam satu peperangan, dikata peperangan Uhud. Dia mati dalam keadaan kafir. Dan juga Umair bin Abi Waqqas, dia masuk Islam awal-awal juga, tetapi dibunuh dalam peperangan Badar. Perang Badar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia lahir di Mekah. Lahir di Mekah pada tahun 23 sebelum hijrah. Dan kata K-nya dilahir pada sebelum tahun kebangkitan lebih kurangnya 19 tahun. Sebab itulah semua ulama kata dia masuk Islam ketika tu umur dia 19 tahun. 19 tahun. Kepada ibu bapa sahabatnya, Islam dia tu siapa mak dia nak murih dia dah. Mak dia tu nak murih dia siapa mak atau Sa'ad. Tinggal agama hak muduk ikutlah ni. Kamu tinggal agama muduk ikutlah ni. Kalau kamu tak tinggal, aku tak saya makan, aku tak saya minum, dan aku nak mati lah keadaan lah ni. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tetap tegak. Dia tegas sekali. Dia kata, kalau lah ibu nak tinggal makan, kalau lah tubiklah diri dia satu nyawa pada satu nyawa. Dia asyik tinggal ke Islam. Akhirnya mak dia jalah dia. Akhirnya mak dia tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab tu Ustaz Osman, Sa'ad bin Waqqas ni, dia masuk Islam kerana sebab dia mimpi. Dia masuk Islam dengan sebab dia mimpi. Dia royak satu cerita tu, dia pernah nampak dalam mimpi dia tu sebelum Islam. Kata dia tu pernah duduk dalam kegelapan. Yang tak nampak sesuatu, dia pak gelap. Duduk pak gelap tu tak nampak sesuatu. Tiba-tiba, mari cahaya bulan. In adha ali qamarun. Datangnya cahaya bulan tu, maka dia ikut cahaya bulan tu. Ikut cahaya bulan. Seolah dia pergi kelih kepada orang yang mendahulu demikian kepada bulan tu. Ada dah duduk ikut cahaya bulan tu. Maka dia nampak dia. Dia nampak Zaid bin Harisah. Dia nampak Ali bin Abi Talib. Dia nampak Abi Bakrin. Seolah aku ni tanya mereka, bilakah kamu sampai ke sini? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas nampak para sahabat 3 orang tu. Zaid, Ali dan Abi Bakr ikut cahaya bulan tu. Dulu pada dia lagi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya tu, mu sampai sini bila dah? Dia jawab atau bau sejir baru. Maka telah sampai padaku, dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas kata dalam mimpi dia, telah sampai padaku bahawa Rasulullah SAW menyeru kepada Islam secara senyap-senyap. Aku temu Nabi SAW satu tempat tu, sedangkan Nabi sedang duduk semaya hasar. Lalu itulah aku masuk Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ni atau sahabat tu kadang-kadang dia masuk Islam dengan sebab dia nampak dalam mimpi. Banyak juga kalau kita cerita-cerita orang-orang darah baik pelakon Arab, pelakon Mesir, pelakon Lebanon, baduk mimpi pelik-pelik, akhirnya dia masuk Islam. Dan pendengar ibu bapa yang saya hormati sekalian, saya nak ringkas sebanyak mungkin oleh kerana malam kita ada 2 orang. Dia ni ibu bapa sedang pendengar hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi dia hijrah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan dia pernah, Ustaz Osman, Sa'ad bin Abi Waqqas ni terkenal orang yang Allah Ta'ala terima doa dia. Jadi doa yang Allah Ta'ala tak tolak. Satu ketika tu dia datang ke Mekah. Maka datang satu rombongan daripada Najran nak jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nak jumpa ke apa? Kau tu Sa'ad bin Abi Waqqas mata mula tak gari lah. Mata yang dia tak gari, tak nampak mana lah. Sebab boleh hari tua dah. Akhirnya dia sampai Mekah tu,
Pak ahli Najran pakat datang jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Gawi Sa'ad bin Abi Waqqas tu doa pada mereka. Tiba-tiba dah dia kena Sa'ad mata buta. Tak nampak. Kata, "Hei Sa'ad, doamu tu Allah Ta'ala tak tolak sikit pun. Doa kamu Allah Ta'ala tak pernah tolak doa kamu. Bapa kamu tak doa pada diri kamu. Duk gaduh doa pada orang lain. Bapa kamu duk doa pada kamu sendiri, mata celak-kelik, nampak. Bapa duk gaduh doa pada orang lain." Subhanallah. Ustaz Osman. Sa'ad bin Abi Waqqas jawablah no. Qada'ullah ahsan min ayaruddal basari. Qada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala takdir pada ku ni lebih baik daripada Allah Ta'ala nak kembalikan mataku semula. Maknanya dia reda atas qada dan qada Allah. Nah, padahal dia nak doa tu kemungkinan Allah Ta'ala terima doanya. Tapi ada qada dan qada Allah Ta'ala lebih baik. Nah, daripada kalau aku pergi celak mata kelak. Subhanallah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat yang kita kena baca sejarah dia, kedudukan dia, di zaman yang kita putus, panggil sirah-sirah orang-orang dulu. Di zaman yang kita duk terima cita-cita baru-baru, cita-cita yang tak menjadikan rijal kita, tak membinakan hidup kita, menyebabkan kita tu duk terima benda-benda yang tak menjadi sebenar dalam kehidupan kita. Utamanya, dalam surat khabar, dalam warasan, dalam surat tu, surat ni kita duk baca, tak menjadi bina. Sampai pemuda-pemuda kita zaman ni suka baca kitab-kitab nawani ya khamrat raid naik kasih mukasihku. Dia tak temu sebenar kasih sebenar mana. Sebab tu Ustaz Osman, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia banyaklah pergi Badar, dia pernah pergi, pergi Uhud dia pergi, dan juga dalam di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin tu dia pernah jadi imarah di Iraq dan sebagainya. Dia pernah menyaksi peperangan Qadisiyah. Dan juga dia pernah panggil buka beberapa bandar di Furs dan juga di tempat-tempat lain. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, ibu bapa saya peringat, dia adalah ahli syura selepas wafat Umar bin Khattab. Setelah mana Umar bin Khattab kena bunuh tu, dan sebagaimana saya ayat ada Umar ni, dia kena tikar, nak mati lala tu dia nasihat lagi pada orang. Minggu baru ni kita kecek dah. Dan wasiat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia adalah salah satu ahli syura ni orang. Apabila dia mati, maka Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu orang yang menjadi ahli syura. Dia ni Ustaz Osman pernah i'tizal, asing diri kerana sebab fitnah. Saya pergi kadang-kadang duk baca para sahabat kan, sebahagian sahabat tu asing diri. Tiba-tiba kita dapat dalam kitab ada Babul Izlah, Kitabul Izlah. Saya baca tak Ustaz Osman? Izlah. Bab Izlah man asing diri, walaupun ulama tu masuk asing diri maknanya kalau kita nak dakwah tak boleh, nak pergi masyarakat tak boleh, sampai timbul fitnah dengan agama kita, baik tak Izlah, asing diri. Walaupun ulama kata lebih baik kita bergaul dengan masyarakat, duduk dengan masyarakat. Kenapa? Kita boleh dakwah mereka, boleh duduk rapat dengan mereka. Lebih baik daripada kita izlah. Kerana banyak panggil para sahabat dulu tu, setelah mana berlaku perselisihan, fitnah di kalangan sahabat, dia tontua daripada menjadi wali, menjadi puan, menjadi gubernur, dia tontua. Kita kalau ulama-ulama zaman ni pun ada juga, nampak duk khilafah, banyak tu, ia pun tontua, mai buat ibadat, mai duk mengarang kitab, mai duk mengajar secara peribadi dia. Kerana dia nak pergi pun tak boleh, nak dakwah pun tak boleh. Maka dia terpaksa mari duk dakwah cara peribadi dia. Melalui apa sahaja. Dia ni, dia pernah panggil izlah, kerana berlaku fitnah. Selepas berlaku pembunuhan Uthman bin Affan. Terutama khilafah yang berlaku di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. Yang berlaku fitnah di antara dua puak ni lah. Sebab tu dia tu, duduk rumah. Duduk rumah nak jauh dari fitnah. Sebab tu ulama kata, apabila berlaku fitnah ni, rumah kita lebih selamat. Untuk nak selamat daripada fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, duduk rumah. Lazima baitahu fil fitnah. Dan dia tak menghadirkan berlakunya peperangan Jamal.
dan juga peperangan Siffin. Dah tak beri tahkim, tak beri perhukum di antara para sahabat yang berlaku perselisihan pertikaian pada sahabat. Dia duduk rumah nah. Duduk rumah, malah duduk campur tangan, malah duduk jadi beri pendapat dan sebagainya. Dan itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia ni ibu bapa sahabatnya pemuda yang bersemangat. Sa'ad bin Waqqas pemuda yang bersemangat. Seperti Khalid bin Walid juga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada akhir hidup dia tu, dia mati. Bapa dia mati ni, dia adalah salah satu sahabat di kalangan muhajirin yang mati akhir sekali. Nah, dan dia pernah panggil wasiat waktu dia nak mati tu, ambil jubah dia, yang jubah dia ni pernah masuk dari perang Badar, ambil jubah mai duk kapal dia. Dia pesalah tu. Nah, kafinuni fiha fa inni kuntu laqitu musyrikin fiha yaum badrin wa hiya alayya, dia kata. Ambillah jubah tu mai kapal aku. Jubah aku pakai masuk perang Badar dulu, mai kapal aku. Kerana aku pernah pakai jubah ni dalam menghadapi orang musyrikin dalam perang Badar. Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tentang riwayat hadis dia, banyak panggil para sahabat ambil hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Terutamanya dalam Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 15 hadis yang riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beberapa dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 77 hadis yang dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang nakalkan hadis yang riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah binti Abi Bakrin, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Yazid dan lain-lainnya. Itu di antaranya. Dan sebab itulah ahli sunnah wal jamaah, Ustaz Osman, ahli sunnah ni dia omong sak penyengai, dia kelihatan sak orang biasa mana. Pandangnya ahli sunnah wal jamaah dikirakan Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah satu sahabat yang mempunyai peribadi yang tinggi sekali di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kerana dia adalah orang awam masuk Islam dan dia salah satu sahabat yang menjadi ahli syura dan salah satu sahabat yang menjadi ahli mubasyirin, panggil asyara mubasyirin fil jannah. Dan dia awal-awal sahabat yang mula guna anak panah dalam peperangan. Dan dia mula-mula sahabat yang mengalirkan darah. Seorang sahabat yang mula mengalirkan darah fisabilillah. Oleh kerana ada seorang yang bernama apa saya terlupa, mai duk ejek Islam, dia tumbuk, siapa tumbuk darah. Tumbuk demo tu pergi ambil panggil minyak utar tu, pergi minyak dia, siapa tumbuk darah dia. Orang atas tu. Darah tu mengalir kerana untuk mempertahankan agama Islam. Saatlah mula-mula mengalirkan darah fisabilillah. Dan juga, nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, jadi semua ahli sunnah wal jamaah kata dia orang yang paling termulia di kalangan sahabat. Nah, tetapi kalau kita ke segi Syiah pula, nah, pendapat Syiah 12 ni, Syiah Ithna Asyariyah ni, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni merupakan panggil dia ni adalah seorang yang sesat. Orang yang bukan 10 orang yang dijaminkan syurga dah. Bahkan dia adalah orang yang panggil murtad. Ini pendapat Syiah yang tersaatnya orang murtad. Sebab apa? Sebab ia tak menjadi pendukung Ali bin Abi Talib. Ya talah tu. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas korun umat ni. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas tu korun umat ni. Sa'ad bin Abi Waqqas qarun hadhil ummah. Allahu Akbar. Itu pendapat yang orang hintarnya ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah masya-Allah pagi kita, marilah kita sama-sama kita main belajar para sahabat supaya kita terima. Dan isteri dia tu banyak. Nah, isteri dia sebelum Islam dan lepas Islam tu, sebelum Islam tu banyak isteri dia dah. Di antaranya Salma binti Khasfah ibnatun Shihab, Mawiyah binti Qais, Amir binti Amru, Zabdu binti Al-Haris, Salma min Bani Salma, Khawlah binti Amru, Hilal. Banyak isteri-isteri dia kemungkinan yang kahwin ni.
isteri banyak sebelum Islam lah. Kerana lepas Islam ni, isteri 4 orang sahaja. Nah, anak dia pun ramai juga. Nah, anak dia pun ramai. Itu di antara yang saya reka sikit banyak tentang cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pahlawan Islam di zaman Nabi SAW, dan seorang pemuda yang berjasa kepada Islam yang sangat banyak. Itu insya-Allah. Alhamdulillah, dah kita boleh dengar ustaz kita berkenaan dengan kisah apa yang kata seorang sangat-sangat hebat. Kisah seorang seolah-olah sepanjang orang jiwa hidup. Sebab dia makan asuh didik daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat ingin kita dengar. Rasa naik angin. Sampai itulah panggil kata kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah orang-orang dulu ni penting kepada kita dengar. Ya dengar ni kurang-kurang kita boleh tahu oh hebat kehidupan demo dulu. Pada Allah Taala berita gembira syurga sebelum pada mati pun pandai. Dunia lagi. Allah. Tak dunia lagi Tuhan jamin dah, Nabi jamin dah. Nak kata hebatlah hidup demo tu. Lepas tu bawa kita dengar dah ni rasa kata kita ni nak buat lagu mana jadi hebat hati. Sampai itulah kalau kita dengar kurang-kurang yang akan mari kepada diri kita. Sampai itulah ibu bapa yang dikasihi Allah Taala sekalian. Kita pakat-pakat cari ilmu-ilmu wahyu. Kita pakat-pakat cari ilmu-ilmu yang ada dalam Quran, yang ada di dalam hadis, yang ada di dalam sejarah-sejarah sahabat dan orang-orang soleh. Supaya kita dapat guna di dalam kehidupan kita. Mari kita sambung hadis berkenaan dengan kisah-kisah gaib yang ada di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hadis ni pun yang masuk hubungnya dengan para sahabat juga. Sebab apa? Sebab para sahabat ni dia yakin dengan Allah Taala nak sedia nikmat di hari akhirat esok. Begitu juga hadis ni juga berkenaan dengan nikmat bagi ahli syurga di hari akhirat esok ni Allah Taala kau tambah. Sepengat kita baca hadis ni, dia pergi ke pasar pada hari Jumaat, lepas tu dia kena angin. Angin rihus syamali. Angin utara. Angin utara ni angin alamat nak hujan. Sejuk sedar angin tu. Lepas tu boya kena angin tu muka fok dia tu jadi kacomel berseri. Pakaian pula. Sehingga dia klik kepada tempat dia tu, penduduk rumah pun atau muka dia ni, muka fok dia ni, panggil kata hok gi di pasar sana ni, kau tambah jangan. Kau tambah berseri. Ni nak kata kalau kita tengok dengan sahabat-sahabat saat ni, dia yakin dengan Allah Ta'ala duk sedia di hari akhirat esok. Siapa ko benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala benda atas dunia ni dia lupa. Kadang-kadang sahabat Nabi. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia duk nampak di hari akhirat esok. Ibu bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Nikmat di dalam syurga ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kau tambah. Ahli syurga ni Allah Ta'ala tambah. Apa yang kata tambah ni apa yang kata kebaikan dan keelokan. Kau tambah kau naik. Apa yang kata kebaikan dan keelokan. Lepas tu Allah Ta'ala tambah kebaikan dan kesempurnaan dan kebaikan juga. Di dalam syurga. Di tempat hak dia duduk. Sampai itulah kalau kita apa yang kata goyak nikmat-nikmat dalam syurga ni, sahabat-sahabat Nabi seolah buat dia tu nampak. Sampai itulah kalau kita tengok dia tu jadi sungguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab dia suluh dengan mata hati dia tu nampak kata nikmat yang Allah Ta'ala duk sedia kepada orang beriman di hari akhirat esok ni. Hak kita nak gambar apa? Nak itu dengan mata tak boleh. Kita nak telitah dengan hati tak boleh.
Dah, mala ainun ra'at dah. Pai kata benda mata kita nak tengok tak boleh. Wala uzunun sami'at dah. Patut telinga ni nak telitah dengar dengan telinga tak boleh. Wala khatara ala qalbi bashar dah. Nak telitah di hati pun tak boleh. Nak kata nikmat ya Allah Taala duk sedia di hari akhirat esok tu sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat ya Allah Taala duk sedia. Sampai itulah pai kata sahabat-sahabat Nabi dia nampak sungguh lepas tu dia usaha dia kacau sungguh. Ibu bapa yang dikasihi Allah Taala sekalian, ahli syurga dah masuk syurga tu umur dia berapa? Dah ada dalam hadis riwayat dah apa yang kata ahli syurga masuk dalam syurga tu umur dia 33 tahun. Umur 33 ni dah tak tua lah. Dah sedar-sedar comel dah 33 tahun tu. Dah tetapi ada perbezaan ulama dah dia kata berkenaan dengan kanak-kanak. Dah kanak-kanak mati dah dalam perut lagi dah mati budak dah mati belum pada akhir balik tu dah setengah ulama kata apa yang kata kanak-kanak pun dah dia mati bakit di hari akhirat esok dah umur dia 33 juga. Satu pendapat. Dan pendapat yang kedua dah kanak-kanak hak mati kecil ni dah di hari akhirat esok fak dia ni jadi wildan dah jadi kanak-kanak khidmat kepada ahli-ahli syurga. Sebagai apa yang kata pengkhidmat kepada ahli syurga. Dah orang mati budak ni. Dan yang ketiga, dah kanak-kanak ni dah di pada mahsyar dah dia jadi kanak-kanak dah dia kena cari mak ayah dia. Dah baru lepas ada tu dia kecil lagi lah kita cari dah jadi kanak-kanak lagi lah. Kau dia duk cari mak dan ayah dia tu. Kama dia masuk dalam syurga dah umur dia 33 juga. Dah ni nak kata umur penduduk ahli syurga di hari akhirat esok umur dia 33. Dah tak muda sangat dah tak tua. Dah 33 ni sudah comel. Allahu akbar. Itulah apa yang kata yang Allah Subhanahu Wa Taala duk sedia kepada orang beriman dan Allah Taala duk cedek kepada orang beriman, orang hijau amalan-amalan soleh dah di atas dunia dah Allah Taala duk sedia sangat-sangat hebat di hari akhirat esok. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Taala sekalian, marilah kita pakat cari, pakat usaha dah bagaimana hidup kita nak menjadi hidup yang dimuliai dan hidup yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah contohnya sahabat-sahabat Nabi dah bagaimana mereka hidup dah bagaimana dah mereka tu sangat-sangat kasih kepada dah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu sangat kasih kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dah kita kena pakat-pakat usaha dah pakat-pakat jadi diri kita dan anak keluarga kita we kasih sungguh-sungguh kepada agama kita. Dan kita tu kasih sungguh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat keampunan dan dapat kebaikan dan dapat keselamatan di dunia dan di hari akhirat. Itulah pada malam ini. Saya terima kasih kepada kita belaka. Marilah kita pakat berdoa supaya Allah Taala bagi kebaikan kepada diri kita dan keluarga kita. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.